soalan kepada Boy Iman? Kita tunggu sampai Datuk datang lah, kalau Dia datang tak? kita tak pasti. Dia dah datang? Datang kita info abang. Kita tak faham. Datang kita akan info. Lebih senang kan? Ya, tapi sebab kita memang nak datang juga. Ini bukan nak kacau sidang media ni. Pada sebab kita nak datang ke pasal dia dah diteruskan tentang dia punya program ni. Sedangkan yang lepas-lepas pun dia tak selesaikan lagi. Dan orang-orang kampung yang tak baca FB, tak baca surat khabar, yang tak tengok TV, tak tahu tentang program penipuan yang dilakukan. Sebab itu dia beri maklum oleh dia punya kontraktor lama dan arkitek dia dan designer dia beritahu kos rumah saja harga RM110,000. Kalau nak jual pun RM150,000 atas above. Tapi macam mana dia boleh jual dengan harga RM50,000? Okey, untuk makluman sama ada tidak, kita tak boleh nak confirmkan. Jadi hari ini buat PC bukan anda apa? Ini berkenaan pencerahan kepada klien-klien kami saja. Klien-klien. Puan ni sebagai apa? Saya akaunten syarikat. Akaunten syarikat lah. Okey. Akaunten syarikat. Okey. Jadi setakat yang puan tengok kiraan tu boleh lah RM50,000 tu boleh buat rumah yang 1000 kaki di sini. Saya tak ada ulas apa-apa di sini. Saya adalah di bawah syarikat, atas rahsia syarikat. Jika ada apa-apa, boleh berhubung dengan saya kemudian. Tak boleh jawab Jadi kat sini PC lah. yang ini kita tak boleh masuk. Kita ni mewakili 400 lebih klien yang ditipu. Minta maaf Cik, ini hanya untuk klien-klien kami, pembeli-pembeli rumah dan juga sidang media tertutup. Jadi kalau lepas ni penipuan ni terus berlaku dan orang datang buat aduan PPM macam mana? Okey, boleh saya tahu penipuan di mahkamah mana ya? Mahkamah mana? Atas discharge ke mana tu? Discharge di mana? Tak, kita menerima aduan. Kita Persatuan Pengguna. Okey, taruh aduan lah ni. Ya, betul. Okey, Sebab tu kita nak pergi tanya dia. Kenapa discharge atas akta penipuan pula sekarang? Ada apa-apa pula dengan Puan jangan salah faham. Kita bukan bila detect satu penipuan, saya nak tengok surat daripada mahkamah mana. mahkamah ni lain. Mahkamah ni kalau ada tuntutan civil. Maknanya tak ada aduan. Tak. Puan kena faham. Kita bukan datang sini sebagai bailiff ke. Kita bukan datang sini sebagai bawa. Tapi bila menggunakan satu ayat penipuan tu, saya nak tengok Tak. sos daripada mana. Kita sekarang ni macam ni, kita puan kena faham. Kita Persatuan Pengguna. Okey, saya Persatuan faham. Pengguna. Pengguna ada masalah, dia bayar duit rumah tak dapat. Betul. Saya Jadi faham. dia nak tanya, dia jumpa kita. Jadi kita nak tanya lah Boy Iman. Kita panggil dia datang ke waktu hari sesi sidang media. Bukan sidang media, kita ada sesi. Kita panggil dia. Omar datang, dia tak datang. Anggun datang. Kenapa dia tak datang? Okey, macam ni. Untuk bersama dengan Datuk Boy Iman, saya tak boleh bagi apa-apa pencerahan. Untuk tunggu saja. Kalau Datuk datang, dia ada datang lah. Jadi saya tak boleh menjawab oleh pihak Datuk Iman. Okey, jadi kami datang, kalau kami nak tanya dengan peguam-peguam yang ada di dalam berkenaan dengan kes penipuan ni, boleh? Kena tunggu peguam keluar. Okey, tak apa. Dia ada sesi. Puan accountant kan? Puan accountant. Puan ada tahu tak yang bahawa dia dah terima duit? Puan accountant apa? DBI Property kan DBI Teknologi? Teknologi. Property puan ada terlibat tak? Minta maaf, property tak ada kena-mengena dengan ini. Okey, setakat yang ada sekarang ni berapa collection yang dah buat dah? Maaf, itu rahsia syarikat. Saya tak boleh keluarkan rahsia syarikat sewenang-wenangnya. Tak, saya takut macam ni. Lepas tahun nanti, tiba-tiba puan buka kata, oh saya accountant dulu. Dia jadi macam ni puan. Masalah dia puan, cerita dia sama je puan. Kita siasat dia sekali. Tak apalah, silakan. Tak, bila dah ada rugi, baru kata, oh saya dulu, sekarang lain. Masalah rugi atau untung itu adalah di bawah syarikat, bukan di bawah klien kami. Puan cakap senang dah sebab bukan duit puan. You boleh cakap senang lah. Masalah sekarang ni, penipuan yang dilakukan oleh Boy Iman ni dah merebak di seluruh Malaysia. Sekiranya, dengar saya cakap dulu, dengar saya cakap. Sekiranya, dengar. Perkataan penipuan, saya nak tengok sos daripada mana. Okey, sekarang ni, puan tahu tak rumah-rumah yang lepas dibuat collection still tak siap? Sebab tu saya nak tengok sos. Takkan you tak tahu kita Saya pernah nak pergi. tengok, saya di pihak majikan. Saya nak tengok penipuan. Nak tengok apa? Nak tengok pengadu tu ke? Yang orang tu? Boleh juga. Oh, nak tengok tak? Tengok Apa dalam puan face. cakap ni, Kan puan? dalam media dah ada. Sekarang ni, Cik menggunakan perkataan penipuan. Betul. Okey. Saya nak tengok sos daripada mana. Okey, saya Tak, tanya, kenapa? you sebagai accountant, berapa nilai rumah yang dikeluarkan dalam surat khabar sebanyak harga satu rumah RM50,000 tu, kalau mengikut you accountant, Masuk. Saya tak nak soal jawab dekat sini. Memang tak boleh masuk arah masuk. Pasal kita ada sidang media bersama klien kita. Bersama sidang media tertutup. Kalau ada apa-apa soal jawab, kita buat kemudian. Apa nama puan ni? Apa nama puan?
Sini Puan, takkan Puan, okey dengar Puan, kalau cerita tentang kebenaran, kami datang nak tanya beberapa soalan supaya kepada lawyer you. Okey, tunggu biar lawyer kami keluar untuk menjawab soalan. Datuk Boy Iman tak tahu? Saya tak ada dapat makluman. Oh, tak ada makluman. Mana Isi kalau kita Datuk tanya Boy Iman pun ada. Tanya isi Datuk Boy Iman. Boleh tak kita tanya tentang modus operandi yang berlaku? Tak tahu apa. Tak tahu apa-apa? You tak tahu apa-apa tentang operasi yang dilakukan di BI Teknologi? Tak tahu. Kenapa tak tahu? Saya tak pergi ke campur dalam. Oh, you tak campur dalam hal ni. You tak tahu apa modus operandi yang dilakukan oleh husband you? Macam mana? Tak tahu langsung. Tak tahu langsung. Ya. Ya. waktu di BI property you dah awak jadi wife kan? Saya mana ada kena-mena. Habis you tak ada kena-mena dalam projek ni? Tak ada. Oh, ya ke? You tahu kan apa yang berlaku tentang semua mangsa-mangsa yang datang mengandung di Persatuan Islam Malaysia? Tak tahu? Tolonglah, Saya kesian tahu sikit. awak suruh dia datang Jumaat, dia dah beritahu awak yang dia tak dapat datang. Tapi awak tukar cerita, awak kata dia nak bawa saya pergi shopping kan? Bila masa dia beritahu dengan saya? Beritahu dengan Alif. Bukan dengan saya. Tapi Ustaz Alif nak beritahu awak kan? Dia nak Awak cakap apa cerita tu kan? cerita apa yang saya cakap lain? Yang awak cakap apa? Dia bawa saya pergi shopping. Memang you sendiri post kat dalam Instagram you pergi Itu makan dah lama. tak dekat Instagram yang terbaru. Mana ada. Tak payahlah. Kalau pergi makan dekat kat dalam shopping you punya lain kan? WhatsApp pun ada apa status mengatakan you pergi makan kat hotel Grand Season. Grand Season. Itu saya jumpa saudara saya bukan dengan dia. You hidup mewah tapi masalahnya orang penipu mangsa-mangsa kena tipu tahu tak? Ya ke? Kenapa Tak, teruskan awak lagi ada program bukti ni? ke? Tak, awak ada Tak, bukti ke kenapa awak you cakap all ni? masih teruskan program ni? Sebab kita nak menegakkan kebenaran. Apa kebenaran apa? Awak Okey, saya nak awak tanya tahu you sebagai benda ni kontrak. salah. Okey, saya nak tanya you sebagai pemaju date tak payah risau, saya tak sentuh orang insya-Allah. Apa biar itu saya tak apa. Saya tak ingat dia boleh tampar ubah kan? Dia boleh tampar saya juga. Saya menjalankan tugas. Okey, Biar. Saya nak tanya dengan awak, rumah kos yang suami awak buat, ni Datuk Boy Iman buat, kos saja kontraktor dengan Itu arkitek hal you orang, ni. orang boleh kira. Diorang lebih kira pada awak. Awak tahu kira kan? Kontraktor, Kira kan? masalahnya yang beritahu kita adalah kontraktor dengan arkitek you ni syarikat. Yang sendiri beri maklumat pada kita 110 Awak ribu. keluarkanlah protektor siapa? Protektor orang keluarkan je. Jangan cakap tapi bukti tak ada. Semua tak nak keluarkan. Ini yang dekat Keluarkan. Okey, kita tunjuk Okey, kita tunjuk. Tunjuk je. Jangan cakap. Keluarkan. Bukti-bukti boleh. Okey, Boleh kat mahkamah. tak apa puan, Tak sabar, payah sabar. nak viralkan kat media sosial cakap ni cakap tu. Tapi Masalahnya, tak ada rumah pun, yang sedia ada pun you all tak siap, Kenapa kan? tak ada sampai sekarang tak report? Oh, tunggulah. Okey, tapi ingat polis tak tahu buat kerja ke? You tunggu masa dah lihat. Tengah buat kerja lagi. Okey, you tunggu masa Jadi dah awak lihat. tak payah buat kerja polis. Tak masalah selagi. Okey, dengar. Design kita. You dengar ni, dengar. Dengarlah. Yelah saya tak dengar. Slow sangat. Bagi dia dengar. Dia kata 100 kaki persegi. Satu kaki RM100 ke 110. Dia tak tahu, dia tahu belanja mewah ni. Awak fitnah orang lah. Tak payah nak fitnah orang lah. Mewah. Dengar dulu. Dengar dulu. Dengar si kontraktor you yang cakap ni. Yelah. Setakat suara kontraktor tu tunjuklah Tak apa, kita bawa. Allah. Itu je point dia. Awak setakat suara semua orang Dia boleh macam ni dengar puan. suara. Isu dia puan, kalau tak ada orang rugi, tak ada siapa pun nak campur puan. Ni sekarang ni masalahnya ada Jadi orang yang tak seorang dapat. je pun. Tak. Tak ada ramai kontraktor pun. Dan masalahnya ada orang yang tak dapat. Mana saya tak tahu. Tak masalahnya. Kenapa you all masih meneruskan program ni? Sikit. Kau pun biadab kan? Kau tampar orang tu tak biadab ke? Oi, orang rugi tu macam mana? Oh, rugi macam mana? Bukti tunjuk. You nampak je saya tampar Umar? Sabar. Saya belakang rumah. Ha? Saya nampak ke? Ada nampak Umar saya tampar? Ada. Sabar. Salah rugi. Kita tengok sudah media kat sini lah. Kita buat dalam sinar media. Kita tengok kenapa Perez pun tak nak masuk dalam. Baik.
Sini. Meja. Yang Tak video. Tak apa yang Boleh ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita datang kerana kita dimaklumkan ada satu sesi sidang media. Kita daripada Persatuan Pengguna Islam Malaysia ni bukanlah datang sini untuk melakukan satu provokasi ataupun benda-benda yang tak baik. Sebaliknya apa yang kita dah dimaklumkan bahawa sidang media hari adalah untuk mencari kebenaran. Saya ingat pertemuan saya dengan Datuk Boy Iman sebelum ini. Saya kata kat dia, kalau betul dia boleh buat rumah yang berharga RM50,000 tu, tolong beri maklumat kepada saya. Contoh maklumat yang saya minta adalah laporan daripada QS, contohnya laporan daripada kontraktor, surat-surat menyurat yang boleh menunjukkan sekian. Kemudian dia kata kat saya kata adakah dia ada kemampuan untuk buat. Dia kata dia sebab dengan harganya begitu, dia kata tak apa, dia boleh beli kilang nanti. Dengan beli kilang nanti menyebabkan kos akan menjadi lebih murah. Saya kata kilang ni dah bertambah satu lagi masalah. Jadi saya kata kat dia, boleh tak bawa saya penjelasan, contoh report daripada arkitek, report daripada QS, untuk kita faham sama ada dengan harga yang sebegitu dia mampu untuk siapkan rumah yang berharga RM50,000 tersebut. Kemudian dia tiada jawapan. Bila dia tiada jawapan, saya minta secara baik. Saya minta dia supaya tangguhkan dulu, hold dulu perkara ni, jangan buat lagi promosi-promosi sehingga kita dapat maklumat bagaimana, sebab kita tak mahu nanti dah rugi, nanti barulah kata alamak dah rugi. Jadi sementara sebab isu dia, kalau tidak ada kerugian sebelum ini, tidak ada masalah di Juta Kelulut, tidak ada masalah pada DBI Properties, maka mungkin PPIM tak masuk campur. PPIM ni hanya mula terlibat apabila ada isu-isu daripada Juta Kelulut, daripada DBI Properties. Sebab itu kita masuk campur, dan kita masuk campur ni kerana permintaan daripada mangsa-mangsa. Kalau tuan-tuan semua tengok, tuan-tuan pun tengoklah macam mana makcik tu dengan penuh harapan menangis di pejabat PPIM ni datang ni penuh dengan tangisan. Ya, betul. Sebab itu kita nak biar pun tak boleh. Betul. Ini hari-hari orang tanya kepada kita. Ada makcik satu, yang makcik ni dia beli rumah dia terbakar. Rumah dia terbakar, dia dapat pampasan. Dia pun bagi duit kepada anak dia dan bayar kepada anak menantu dia untuk buat bayaran sebanyak RM63,000. Tapi rumah tu tak ada. Sampai pengadu kita seorang yang ayah dia meninggal menunggu. Sampai dia minta tolong kita pula, minta tolong macam mana lah. Dia minta anak sulung dia untuk buat personal loan dengan Bank Rakyat. Sebab dia nak kena siapkan rumah. Dia takut mak dia orang kata orang tua kan, tak dapat rumah kan, dia akan sakit lah kan. Sakit kalau tahu, harapan tinggi kan. Jadi kita bimbang, nanti bukan makcik ni saja, ada banyak lagi makcik kat luar ni datang pula tahun depan ke pula tiba-tiba kata alamak benda sudah jatuh lagi tengadah. Sebab itu kita datang hari ini. Niat kita tak ada lain, betul-betul nak mencari kebenaran. Kita nak bertanya, saya expect hari ini saya dapat datang sini, saya dapat berjumpa dengan kontraktor dia. Saya dapat jumpa dengan QS dia. QS dia akan beri penjelasan, laporan. Contoh, laporan ini adalah kiraan kita. Ini harga yang kita boleh buat ni berdasarkan material kita, bahan material kita. Betul. Sebab kita tak faham macam mana kan. Contoh, satu dia bayar RM50,000. Dia bayar pula komisen kepada ejen jualan. Material berapa? Kos labor berapa? Margin keuntungan berapa? Ini soalan nak tanya hari ni, bukan nak pergi buat provokasi. Betul. Ada pula boleh jawab, kalau kata jawapan tu kata itu adalah rahsia syarikat, itu tak memadai, faham tak? Masalahnya Rahsia syarikat ni dah menjalankan perniagaan yang tidak sah, kita tengok. Kalau benda tu berisiko, sebab itu kita datang sini bukan niat nak memburuk-burukkan, niat nak bertanya, nak mendapat makluman. Kenapa kita nak dapat makluman ni? Kerana kita nak menjawab persoalan-soalan yang ditanya oleh mangsa-mangsa, dan bahkan ramai orang call PPIM first call. Macam mana boleh tak kita beli dengan DBI Teknologi? Kita nak jawab ya pun tak tahu, nak kata tidak pun tak tahu. Betul. Sebab itu kita bertanya hari ni. Saya expect hari ni, yang tujuan saya datang hari ni adalah saya dapat berjumpa dengan kontraktor DBI Teknologi. Saya dapat berjumpa dengan QS ataupun arkitek dia. Saya nak bertanya soalan. Tapi masalahnya kita tak diberi masuk. Sebaliknya kita tanya, jawapan dia pun tak berapa best lah. Betul. Jawapan tu kadang-kadang
Menyakitkan hati ya, saya bergegar. Betul lah. Tapi tahan sabar kan, sebab kita tak maulah emosi kat sini kan. Yalah. Dia orang macam tidak mempunyai perasaan lah saya tengok. Yang pertama betul lah kata kami datang hari ini bukan nak buat provokasi. Bukan nak memfitnah siapa-siapa yang ada dalam DBI teknologi. Tetapi hari ini kita datang, kita nak bertanya soalan. Dan sebenarnya kita telah mendapat daripada hasil risikan kita dan juga kita juga mendapat hasil risikan daripada Suruhanjaya Integriti tentang modus operandi yang dilakukan oleh syarikat syarikat yang diterajui oleh Datuk Boy Iman. Jadi hari ini sekiranya benda ini tentang kebenaran, apa salahnya kalau kalau perniagaan ini sah, sekiranya benda ini aktiviti yang dijalankan perumahan ini betul, kita boleh tolong bantu promosi. Betul. Tapi hari ini sebenarnya kenapa dia tidak mahu bagi peluang untuk kita bertanya? Sebenarnya yang menjadi kerisauan pada saya pergi di bahagian utara, still ada signboard berkaitan dengan perumahan yang dijalankan oleh Datuk Boy Iman dan juga ambassador dia, duta dia, Datuk Nasir Wahab. Jadi orang-orang kampung ni tuan-tuan, dia tak baca FB. Orang kampung ni kurang baca surat khabar. Kalau di surat khabar pun kebanyakan adalah promosi yang dilakukan oleh Datuk Boy Iman. Orang pun tak tengok TV. Jadi sekarang ni kita nak hentikan modus operandi mereka sebab lagi lebih ramai lagi akan terkena dengan mereka. Dan hari ini kalau dia kata kita ni menyebut ataupun kita ni nak ambil tahu tentang apa syarikat mereka, sekarang ni saya nak tanya, sekiranya benda ini berlaku penipuan berterusan, siapa yang akan mereka buat aduan? Sudah tentu dengan penguatkuasa, iaitu polis dan juga dengan kita. Jadi sampai bila kita nak biarkan biar ditipu lagi puluhan juta? Lepas tu datang pada PPM. Kalau sekiranya kita boleh pergi untuk mendapatkan balik segala kewangan yang telah diberikan oleh syarikat DBI Teknologi ataupun DBI Properties, tak apa. Hari ini yang kita nak lakukan adalah kita nak hentikan modus operandi dia. Jadi tuan-tuan bayangkan hari ini berapa ramai lagi orang kampung yang nak ditipu. Dan saya yakin hari ini mereka menggunakan duta-duta itu daripada kalangan artis. Yang hari ini kalau kita tengok artis orang kampung ni biasalah tuan, dia suka sikit. Jadi dia gunakan duta-duta ini untuk memastikan hari ini orang kampung boleh beli rumah dekat dia. Lepas tu dia menunjukkan rumah-rumah contoh yang hari ini katakan rumah contoh ni inilah rumah contoh, nilai harga RM50,000, RM75,000. Sebenarnya benda itu tak wujud. Jadi sekarang ni menjadi kemarahan pada kita itu hari ini dia sudah berjanji dengan Datuk Isham dan dia kata, Datuk Isham tolong tengok tentang apa yang saya punya modus operandi ni, sekiranya tak boleh jadi kami nak henti. Tapi sekarang ni hari ini dia cakap begitu, besok terus dia melakukan promosi besar-besaran. Adakah dia tidak faham tentang apa yang kita nak kita lakukan? Kita nak dia hentikan segera sehingga hari ini dia siapkan dulu rumah yang 400 lebih ni. Atau orang yang mendaftar membayar deposit kepada DBI property yang sebelum ni. Tapi hari ini itu pun dia tak buat. Buat promosi lagi. Hari ini kalau katakan ada lagi 1,000 orang yang mendaftar dengan harga RM50,000, RM75,000. Berapa puluhan juta dia dah collect duit. Jadi siapa lepas ni kalau sekiranya ditipu, siapa yang akan bertanggungjawab? Sudah tentu kuasa Polis Diraja Malaysia dan juga PPM yang akan ambil tahu pasal benda ni. Jadi kita dah jadi tak faham sekarang ni. Kenapa mereka tak benarkan kita masuk? Kita nak tanya. Hari ni ada peguam kan di dalam, ada kontraktor kan di dalam. Kalau Datuk Boy Imam, dia rasa dia tidak bersalah, datanglah. Kita nak tanya soalan-soalan yang hari ni kita yakin dia boleh jawab. Tapi hari ni saya rasa dia macam nak lari daripada fakta, nak lari daripada apa yang kita nak cuba tanya. Jadi saya rasa saya jadi pelik dan saya minta lah kepada Polis Diraja Malaysia dan juga Suruhanjaya Integriti supaya mensiasatlah secepat mungkin sekiranya modus operandi ini terus berjalan, aktiviti ini terus berjalan, kegiatan ini terus berjalan, sindiket ini terus berjalan, saya yakin akan ramai lagi ditipu. Dan yang menjadi kesedihan pada kita, orang yang datang membuat aduan pada kita adalah orang yang ingin memiliki rumah. Jadi saya nampak mereka ini menjual impian. Ini perbezaan dengan skim pelaburan dan juga orang yang menjual impian. Hari ini apa yang berlaku di Malaysia? Orang memerlukan rumah dengan nilai harga RM50,000, RM75,000. Orang rasa dengan harga yang begitu minimum, mereka sanggup lakukan apa saja untuk memiliki rumah. Jadi mereka ini menjual impian. Kalau sekiranya mereka benar, okey, hari ini kita minta tolong keluar dan kita nak tanya beberapa soalan. Dan saya rasa Datuk Boy Iman ini, adakah dia tahu atau tidak tahu, ataupun dia punya penasihat-penasihat yang ada ataupun ejen-ejen yang ada ini faham tak faham apa yang Persatuan Polis Malaysia cuba lakukan. Kita bukan nak memfitnah. Setiap kali kita melakukan sebarang operasi secara tersendiri adalah melakukan untuk kebaikan ummah. Dan hari ini saya nampak mereka ini tidak kurang, tak tahu Datuk macam mana nak jaga Datuk. Saya rasa dia orang ni macam tidak ada rasa bersalah. Dan sebenarnya jawapan yang diberikan oleh isteri kepada Datuk Boy Iman ni mungkin
dia tidak faham. Kita tidak pernah nak menjatuhkan maruah suaminya. Tapi hari ini dengan gambar-gambar nak upload yang ada di Instagram dan sebagainya, hari ini mangsa-mangsa dalam keadaan kelaparan, tahu tak? Dalam keadaan memerlukan pembelaan, dan mereka boleh berterusan dengan shopping dan sebagainya. Ini bukan fitnah, bukalah FB dia, bukalah Instagram dia, tengok sendiri. Dan seperti orang tidak bersalah dan mengatakan kita ni cuba nak menjatuhkan maruah. Maruah apa? Maruah apa yang kita nak jatuhkan hari ini? Dia dah berjanji pada kita yang dia akan hentikan benda ni. Cuba tuan-tuan bayangkan, 110,000 punya harga kos rumah, kalau kita biasa jual berapa? Mestilah 150,000 ke atas. Dia jual dengan harga 50,000. Jadi macam mana? Jadi kita jadi tak faham sekarang ni. Apa benda yang cuba dia lakukan? Adakah dia menjual impian? Adakah ini sedikit memang nak menipu? Jadi kita rasa memang kena hentikan segera, dan kita minta daripada polis Bukit Aman dan juga semua dan saya minta semua mangsa-mangsa sila tampil memberi kenyataan, memberi bukti kepada polis Diraja Malaysia supaya mereka boleh menjalankan tanggungjawab, supaya boleh menangkap individu-individu yang telah menjalankan sindiket ini. Dan kita bukannya berasa seronok pun sekiranya mereka ini ditangkap, supaya mereka menjadi satu pengajaran kepada semua orang yang melakukan sindiket di Malaysia. Kadang-kadang bila berkaitan dengan sivil ni amat sukar untuk dijatuhkan hukuman, Datuk kan. Jadi kita harap-harap tolonglah kerjasama daripada semua mangsa, dan juga hari ini tolonglah sebarkan berita ini kepada orang-orang kampung. Dan saya minta daripada rakan-rakan media, tolong keluarkan benda ini dalam surat khabar, supaya apa? Tak keluar muka kami pun tak apa, tapi ceritakan tentang modus operandi ini kepada orang kampung supaya mereka boleh tidak terjebak ataupun melibatkan diri mereka dalam kegiatan dan aktiviti yang dilakukan oleh DBI teknologi ini. Okey, sekian itu. Saya tambah satu lagi. Saya ada bertanya kepada dengan Boy Iman, dan saya nak tanya sekali lagi hari ini sebenarnya. Tapi dia tak ada, saya tak tahu dia ada dalam ke tak ada dalam, saya tak tahu. Saya tanya kat dia, apa jaminan yang kes macam ni tak berulang lagi? Contohnya kalau orang buat pemaju perumahan yang berlesen, yang dapat kebenaran daripada KPKT, dia perlu meletak deposit. Jadi sekurang-kurangnya dapat mengurangkan risiko pembeli-pembeli rumah. Jadi dengan kalau projek tu abandon, maknanya KPKT boleh ambil deposit tu untuk membayar kepada orang-orang pembeli-pembeli. Ni soalan collect banyak-banyak, collect. Lepas tu bukan tiba-tiba syarikat tutup. Nak cari siapa? Itu soalannya. Saya tanya kat dia, adakah syarikat DBI Teknologi sanggup untuk meletak satu collateral berbentuk aset sebagai cagaran sekiranya berlaku apa-apa masalah ataupun tuntutan daripada rumah tak siap ke, defect ke apa, maka kita boleh sama-sama cairkan aset yang ada untuk membayar balik kepada orang-orang yang tak dapat. Ini yang saya tanya hari ni, tapi tak ada jawapan. Sebab deposit tak letak dekat KPKT. Sebab ini bukan yang bukan pemaju yang berlesen. Ya, jadi apa benda? Syarikat RM2, syarikat hari ni tutup, besok boleh buka lah. Saya pun setiausaha syarikat juga. Saya cakap capacity setiausaha syarikat. Jadi perlu letak something. Kalau kata nak teruskan benda ni, sebab ini melibatkan besar. Dia tak macam kontraktor walk in door kat kampung ni. Dia ambil deposit satu rumah, kita boleh bayar progress, kita boleh tengok. Ini ambil terus RM50,000. Kalau kau tak buat RM50,000, tak bayar RM50,000, tak boleh start. Lepas tu apa benda kita nak tengok? Apa benda kita nak tengok? Saya tanya soalan. Kalau kata dah tiba-tiba tak boleh buat, tak siap. Pada mereka mungkin tak siap tu, tak siap je lah. Apa jadi pada orang-orang awam ni? Orang-orang yang bayar RM50,000 ni, orang yang gunakan duit daripada duit EPF dia ni. Itu yang saya rasa. Saya bukan nak marah dia, saya rasa macam dia tak boleh jawab ke? Dia tak rasa ke benda tu? Saya tak tahu nak cakap lah kan. Ini soalan-soalan. Kalau betul dia nak buat, tolong tunjukkan kita satu struktur yang betul-betul pada saya yang logik. Contohnya syarikat listed kan, contoh. Kenapa kita tak takut dengan syarikat listing company? Walaupun syarikat listing pun ada banyak yang rugi, sekurang-kurangnya ada mekanisme dia. Ada underwriter, betul. Ada trustee amanah raya yang joint account, yang control account tersebut. Sekarang saya tanya soalannya, duit banyak-banyak ni siapa kontrol? Saya takut seorang je kontrol. Saya tak tahu berapa orang kontrol. Adakah ada pihak independent consultant kan yang kontrol bersama untuk memastikan bahawa duit itu tidak digunakan dengan cara yang salah? Ini soalan yang nak tanya. Saya bukan tuduh. Ini bukan satu tuduhan. Ini satu soalan. Saya sebenarnya minta ruang untuk bertanya soalan ni. Tapi kalau ruang tu tak dibenarkan, saya terpaksa dah tanya openly.
Saya kalau boleh tak nak tanya openly, saya nak duduk dalam diam-diam tanya dia personally, nak tanya supaya dia jawab pada kita. Jadi kalau orang rujuk pada PPIM, orang tanya saya. Orang tanya macam mana di teknologi ni, okey ke tak okey? Saya kata saya tak tahu. Jadi saya tak, yang kebimbangan saya satu saja. Saya takut lepas 5-6 bulan tiba-tiba aduan masuk pada kita pula. Itu yang kita bimbang. Perkara yang sama berlaku. Kita punya niat kini adalah untuk mencegah sebelum terlambat. Sebab tu namanya caveat emptor. Let the buyer beware. Semua orang kena beware. Nak beware tu daripada mana? Mesti nak kena tanya. Kalau tanya pun tak boleh, apa makna ketulusan yang ada? Tak ada ketulusan. Jadi dia kata kita tak boleh tenang. Sebelum ni pula berlaku, masa-masa beritahu dia bukan masuk duit kepada akaun syarikat, kepada akaun personally. Jadi kalau dah masuk kepada akaun personal, sebagai as a director, dia tahu tak macam mana cara mengendalikan syarikat. Boleh ke dia benarkan duit masuk ke akaun personal? Jadi ini menjadi kita persoalan. Kita nak tanya pada dia. Dan benda ni dah berlaku banyak kali. Dan kita mendapat tahu sekiranya ada report dan tekanan, barulah dia bayar balik kepada mangsa-mangsa tersebut. Itu pun tengok pada nilai harganya. Kalau RM10,000 dia bayarlah. Kalau yang RM50,000, RM60,000, RM70,000 dia tak bayarnya. Jadi saya tak faham kenapa dia masih nak menegakkan benang yang basah. Sekiranya hari ini betul-betul dia nak meniaga secara yang sah, izinkan kita masuk, kita nak tanya beberapa soalan. Dan sebenarnya kenyataan yang dibuat oleh isteri beliau mengatakan saya menampar Umar. Saya rasa saya memang hampir nak menampar. Pasal apa saya geram sangat, pagi tu saya dapat mesej daripada seorang mangsa, ayahnya meninggal dunia menunggu harapan nak mendapatkan rumah daripada DBI, daripada Datuk Boh Iman bila janji. Jadi kita ni, saya kalau ikut bukan nak tampar lagi, nak tumbuk betul. Saya punya gerak pasal mereka seakan-akan tidak bersalah, tidak merasakan diri mereka bersalah. Dan hari ini mereka boleh kata kalau tak bayar kami nak buat PPM nak buat apa pada kami. Itukah jawapan? Sepatutnya mereka patut bangun dan memohon maaf kepada semua mangsa-mangsa yang telah mereka tipu. Tapi saya nampak macam tidak ada kesedaran ataupun keinsafan pada mereka ini, dan mereka masih meneruskan dan tak habis-habis dengan mencari kebenaran. Apa lagi bahasa-bahasa yang dia keluar? Macam-macam lah mencari kebenaran. Kebenaran apa? Okey, kebenaran sekarang ni izinkan press dengan kami masuk. Apa? Nanti kita buka kebenaran ni. Mana? Cuba buka. Key boleh bagi. Tapi tak tahu dengar. Macam mana dia buat trik untuk kenapa dia ambil RM50,000 tu, dan macam mana dia buat rumah RM50,000 tu. So dalam rekod ni sebenarnya dia appoint kontraktor third party dengan harga RM80,000. So apa yang dia nak buat? So RM50,000, so dia akan kena cari 3 orang yang dekat bawah ni. So RM150,000 dekat bawah, baru boleh buat satu biji rumah. So dia akan appoint kontraktor third party untuk buat rumah tu dengan harga RM80,000, dia bayar pada kontraktor tu. Macam MLM lah, so saya lagi 3. Yes. Sampai maksudnya dia bukan masuk mati lah ni. Yep. So dalam ni ada rakaman 1 jam 28 minit. So ini ada segala-galanya dekat sini. So kita akan buktikan. Dia akan beri pada Bukit Aman ni. Bukit Aman kita dah serahkan kat dia. Kita dah serahkan kat dia. Dan saya minta daripada Polis Diraja Malaysia cepat bertindak lah. Bertindak bukan kita nak dia dipenjarakan, panggil dia untuk disoal siasat. Dan sebenarnya kena memberi sedikit pengajaran pada mereka sebab mereka teruskan kegiatan menipu. Jadi kalau tidak ada tindakan dengan segera, mungkin hari ini kami difahamkan oleh Polis Diraja Malaysia mereka sedang menjalankan siasatan secara terperinci untuk bukan memerangkap lah, lebih kepada hari ini mereka mungkin belum lagi untuk menangkap. Tapi sekiranya mereka telah mendapat bukti-bukti yang jelas, mungkin tanggapan itu akan dibuat segera. Cuma saya minta kepada Polis Diraja Malaysia tolong segera menangkap Zubir, Kasim, Anggun, Boh Iman dan juga Umar ni, kerana mereka masih meneruskan promosi-promosi. Sebab itu kalau kita lihat, kita difahamkan oleh pengurusi Suruhanjaya Integriti, Zubir ini sudah menjalankan kegiatan banyak sangat kegiatan sedikit sebelum ni. Beberapa kali dia orang buka syarikat, tutup syarikat, buka syarikat, tutup syarikat, dan malah difahamkan dia mempunyai kelab malam di mana? Danau. Di Danau. Kalau dia pun ada kelab malam di Thailand kan? Di Thailand, saya rasa sebagai as a Muslim, kalau itulah ni, maksudnya dia tidaklah saya tidak mengatakan dia orang yang keluar daripada Islam dan sebagainya, tapi saya rasa sebagai seorang
orang yang konon-konon nak cuba membantu orang untuk memiliki rumah dan sebagainya. Tak sebegitu perangainya. Jadi kita mintalah Polis Raja Malaysia tolong jalankan kegiatan ini secepat mungkin, menangkap mereka dan menyoal siasat. Kerana hari ini itulah cara-caranya untuk mereka membuktikan daripada akaun syarikat ke mana ala tuju duit pergi. Dan di situlah hari ini kalau sekiranya mereka memasang lawyer dan sebagainya, kemukakan bukti. Lawyer saya tidak menyalahkan lawyer sebab peguam mungkin dia dibayar untuk membela dan saya faham. Tetapi saya mohon juga kepada peguam-peguam yang membela mereka ini supaya buat kajian. Jangan sebab nilai ringgit Malaysia kita membela orang yang tidak sepatutnya. Jadi tolong minta kepada peguam yang berada di sisi belakang Boy Iman ni supaya nak ambil kes pun tengok kepada kes lah. Saya nampak kes ini adalah kes yang sangat saya rasa amat menduka cita dan amat menyedihkan kerana ini masa-masa hanya tinggal harapan. Dan saya minta kepada netizen di luar sana jangan membuat satu andaian atau tomahan berkenaan dengan ada mereka kata alamak cik ni takkan tak faham harga nilai RM50,000, RM70,000 mana ada wujud. Kalau saya sini orang dah tunjuk ni rumah memang harga RM70,000, RM50,000, saya tengok real rumah. Saya juga mudah percaya. Sebab mereka telah menunjukkan satu impian yang nyata. Bukannya tunjuk kereta Ferrari kat dalam gambar. Jadi benda ni yang sepatutnya tidak dimanipulasikan ataupun disalah tafsir oleh netizen di luar sana. Dan hari ini PPM ambil kesempatan ini adalah untuk menyeru kepada semua pengguna di Malaysia, tolong sebarkan tentang kegiatan dan modus operandi, aktiviti dan sindiket yang dilakukan oleh Boy Iman supaya dihentikan segera. Dan sekiranya ada syarikat-syarikat lain yang menjalankan kegiatan sebegini, kita kena hentikan segera. Sebab apa, ini sudah menjadi tanggungjawab kita sebagai pengguna di Malaysia, bukan saja Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Siapa-siapa saja boleh menjadi aktivis. Kita wujudkan aktivis di setiap negeri, daerah kecil supaya menyampaikan perkara-perkara ini untuk mendatangkan kebaikan kepada masyarakat. Dan saya yakin pengguna di Malaysia di berbilang bangsa Cina, India dan Melayu tidak mahu ditipu. Dalam kes ini India pun ditipu, Cina daripada Sabah pun ditipu. Jadi mereka juga harus mendapat pembelaan oleh kita semua. Jadi saya harap kita sebarkan perkara ini daripada kata-kata, daripada FB, daripada media sosial, media massa. Mungkin jumpa kawan-kawan maklumkan kepada mereka dan sebagainya lah. Saya rasa kita kena buat begitulah, insyaAllah. Ada apa-apa nak tanya Pres? Dia ada nak sampai sikit. Okay. So macam tujuan kita hari ni, saya bersama-sama dengan PPIM untuk sebenarnya kita nak bertanya daripada segi modus operandi dia, bagaimana dia cara dia membuat rumah. Contoh yang dikata tadi lah, rumah RM50,000 tu dia kata ada yang boleh dapat RM53 itu hari. Okey, sampai sedangkan hakikatnya sebenarnya dia upah tepati kontraktor dengan harga RM80,000. So even dikata tadi ada seorang je kontraktor kan. So kita ada bukti ada kontraktor lain yang dilantik, yang mana kontraktor tu sendiri mengadu pada kita. Okey, mengadu pada kita yang mana rumah tu asalnya dia minta quotation RM120 jadi RM95, dah buat tiba-tiba jadi RM80. Okey, so itu yang kita nak hari ni datang sebenarnya nak bertanya apa yang dia buat dalam di bidang teknologi ni sekarang. Okey, dalam masa yang sama kita nak tanya dia apakah yang di collect dulu masa di bidang property bersama-sama dengan Juta Kelulut dulu. Okay. So itulah tujuan kita datang pada hari ini. Bukan kita nak buat riuh, nak buat kecoh kat sini, tapi kita demi untuk orang ramai. Okay? Demi untuk orang ramai hari ini. Baik, dah. Tak ada apa-apa soalan lagi. Kalau kita ingat kita beransur lah pasal dia pun penakut kan. Dia nak buat macam mana? Kita pun balik lah. Pasal itu je lah yang boleh saya katakan, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih kepada rakan media. Okay. Terima kasih. Sebenarnya memang marah sangat, tapi kita kawal lah, insyaAllah. Dan kita nak juga selepas kita balik ni peguam-peguam ataupun kontraktor mereka memberi satu maklumat balas atau reply daripada FB mereka. Kita tak tahu, tunjukkan bukti-bukti pada kita tengok kan. Kalau hanya mendiamkan diri, sepatutnya mereka ni kalau nak promosi lagi patut buat jangan buat kat Jepama, buat dekat tempat yang padang bola lagi bagus. Kalau benda itu jelas dan memberi satu kenyataan secara terperinci detail, saya rasa orang yang datang kalau katakan 1,000 orang tu beli rumah. Sebab kalau benda baik, jadi nampak sangat ada hidden agenda. Tapi tak apalah, kita minta dengan Allah SWT supaya betulkan hati mereka, supaya mereka ini berubah. Pasal saya rasa ini tidak mendatangkan satu kesan yang baik kepada masyarakat lah. Jadi kita minta rakan-rakan media terus viralkan benda ni. Pasal saya rasa saya tak nak orang lagi terkena. Pasal kita dapat baru-baru ni pun ada beberapa aduan lagi. Jadi PPIM ni bukannya Iron Man ke Superman ke boleh terbang pergi negeri orang ke sana sini kan.
dan sebenarnya terbatas juga kami punya organisasi, kita punya aktivis yang ada. Jadi kita harap benda tolong sampai pada yang lain, jangan beli sehingga mereka membuat satu penjelasan secara terperinci daripada kontraktor, arkitek dan sebagainya, dan accountant mereka juga. Mungkin kalau kita dah dapat penjelasan dan kita okey, kita izinkan dan kita mungkin memohon maaf secara terbuka sekiranya benda ni betul. Ini saya kata mudah, dan Persatuan Pengurusan Malaysia adalah orang yang tidak akan teragak-agak apabila membuat satu kesalahan, dan kami boleh memohon maaf pasal kami bukan orang yang tidak mengakui sekiranya kami melakukan kesilapan. Tapi sekiranya hari ini mereka tidak memberi penjelasan, kita akan menekan sehingga mereka memberi satu penjelasan, dan sekiranya betul penjelasan itu, kita mohon maaf secara terbuka. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Thank you. Terima kasih.